Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua yang bersama kami dalam rancangan kegemaran ramai petang-petang macam ini di rancangan Hello Doktor. Anda semua bersama dengan saya Zaim Zani, hos anda untuk 1 jam hari ini. Kita akan memperbincangkan macam-macam topik kesihatan. Jadi Zaim meminta semua penonton, akak-akak, abang koma tu tolong duduk dan diam dan dengarkan kami sepanjang 1 jam kami bersiaran pada hari ini. Dan hari ini tanggal 27 November 2022 dan saya faham esok ramai yang akan bercuti. Kalau petang-petang tadi tak buat apa, setia bersama kami. Jika anda nak ramai-ramai turut serta membincangkan bersama dengan Zaim pada petang ini, anda boleh juga terus tekan follow dan juga like kami punya official Facebook kami, iaitu Facebook kami Hello Doktor TV3, dan anda juga boleh je nak telefon kami di nombor 0377261603. InsyaAllah jika anda ada sebarang soalan, komen terus. Zaim akan cuba petik satu dan bacakan dan saya akan ajukan kepada panel jemputan kita pada hari ini. Dan hari ini topik kita tentang apa pula Zaim? Tentang mulut berbau. Punca pelbagai penyakit. Nak tahu kenapakah ia mulut boleh berbau, apakah puncanya, kita akan dengarkan jawapan doktor sebentar nanti. Tapi sebelum itu, kami ada satu video nak dikongsikan tentang pernah tak anda berhadapan dengan mereka yang ada mulut berbau ini. Macam caranya? Jom saksikan. Masalah mulut berbau ni yang saya tahulah, dia asal dia kalau kata kita tak makan lagi, dia akan datang bau tu. Tapi saya tak tahulah, tak boleh explain lebih lanjut. Tapi itu yang saya tahulah. Kalau boleh setiap kali lepas makan, biasakan kumur sekurang-kurangnya 3 kali lah. Itu yang biasa saya amalkan lah. Dia masalah mulut berbau ni berpunca daripada sikapnya malas lah. Malas nak gosok gigi. So, bila benda ni macam orang selalu, kadang-kadang sehari sekali je diorang gosok gigi. So, saya rasa itulah adalah punca utama sebab dia sikap malas tentang kebersihan diri. Mungkin diorang boleh beli inilah, gula-gula yang kasih dingin mulut tu. Itulah antara cara yang lebih alternatif lah kepada gosok gigi lah. Tapi gosok gigi tu wajib. Itu adalah compulsory untuk semua orang. Jadi cara berus gigi tu kok pun salah. Kan kita bukannya berus gigi je. Kita kena berus sekali dengan lidah-lidah. Siapa pun. Bukan kanak-kanak je. Orang dewasa pun kena tahu sebenarnya cara gosok gigi yang betul. Kalau kita nak elak orang sekeliling kita ataupun member kita sendiri yang ada mulut bau, kita jangan terus direct cakap dengan dia macam mulut kau bau, jangan cakap macam tu. So instead kita macam bagi tapis sikit lah. So macam contoh macam offer dia ke, nak berus gigi sama-sama, jom berus gigi sama-sama, something like that lah. Itu dia topik yang akan kita membincangkan hari ini tentang mulut berbau. Secara lazimnya lah kita semua kan, selalunya kita akan terbau mulut sendiri pun ketika lepas bangun tidur. Tapi ada juga ramai di kalangan anda dah gosok gigi, dah kadang-kadang dah berus lidah ke komor mulut ke, tetap berbau sepanjang hari sampai keluarga sendiri pun kurang selesa. Tak apa, kalau anda ada masalah begitu, kita akan dengarkan solusinya pada hari ini. Dan di studio kita pada petang ini, puan-puan dan tuan, Zaim menjemput seorang tetamu untuk membincangkan topik mulut berbau ini, iaitu Yang Mulia Tengku Dr. Intan Baizura Tengku Jamaluddin selaku pakar perunding bedah mulut dan maksilofasial Hospital Al-Sultan Abdullah di Universiti Teknologi Mara. Assalamualaikum Dr. Intan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Walaupun sibuk, sedang bercuti, tetap sudi singgah-singgah bersama kami di rumah kami lah. Ya. Okey, Dr. Intan, cakap tentang topik kita pada hari ini kan. Saya pasti ramai yang betul-betul nak mengetahui tentang masalah ini. Tetapi sebelum itu, apakah Dr. Intan boleh kongsikan bersama penonton di rumah tentang anatomi mulut dan fungsi di setiap bahagian dalam mulut kita, Doktor? Okey. Terima kasih Zaim untuk soalan begitu. Yang anatomi mulut ni sebenarnya dia actually terkandung not only gigi tetapi mulut dan juga kita punya bibir dan lidah. Lidah dan juga di dalam kita punya mulut sebenarnya adalah kita punya kita panggil mucosa. Mucosa. Itu adalah tisu lembut di dalam mulut. Jadi yang tadi Zaim bertanya berkenaan yang berbau dengan anatomi. So yang paling utama yang berbau adalah gigi dan juga lidah kita.
Ya, itu antaralah punca utamanya. Punca utama. Tapi kan kita fahamlah kalau lah kata kita ada mulut berbau ni kan, orang tak nak kawan. Rasa macam malu kan, nak senyum pun susah, nak ha pun susah kan, sekali susah belaka. Dan ia menjejaskan sebenarnya keyakinan orang ramai kalau kita menghadapi masalah mulut berbau. Dan antara faktor utama yang lain, Dr. Intan, kongsikanlah bersama kita pada petang ini. Faktor utama yang lain untuk mulut berbau. Kenapa? So sebenarnya yang selalu kita cakap gigi dan lidah yang menyebabkan mulut kita berbau. Namun demikian, kadang-kala ada ketumbuhan, ketumbuhan mulut, bibir ataupun lidah boleh menyebabkan mulut kita berbau. Satu lagi, setengah-setengah pesakit, dia tiada masalah gigi ataupun lidah pun dia jaga elok, bersihkan 2-3 kali sehari. Tapi dia ada masalah penyakit lain. Penyakit lain? Ya. Kadang-kadang pesakit yang ada kencing manis dan juga pesakit yang ada masalah dengan dia punya liver ataupun kita kata hati, dia kadang-kadang dia punya ada bau di mulut. Jadi kadang-kadang itu adalah tanda-tanda yang doktor-doktor perubatan perlu take care lah atau aware of. Because sometimes dia bukannya kerana gigi berbau atau kita punya mulut busuk. Tapi dia yang kencing manis tu ialah kerana mereka punya immune system rendah dan juga dia punya dia susceptible ataupun dia cenderung untuk dapat jangkitan kuman dan juga fungal ataupun kita kata kulat. Ya, saya tertarik betul dengan jawapan doktor ni yang macam saya terkejut sebenarnya juga. Sebab ramai orang fikir mulut dia busuk ni sebab tak masuk gigi lah tu, ya. Tak busuk lidah lah tu. Tapi jangan kita cepat menghukum mereka sedangkan mereka mungkin ada penyakit yang berbeza-beza yang doktor akan explain lebih lanjut sekejap lagi. Tapi kan ini yang paling basic lah yang orang ada mulut berbau sebab dia salah sendiri. Salahnya di mana ia salah menggunakan pemilihan berus gigi yang betul dan juga menggunakan ubat gigi yang salah juga. Ada tak elemen-elemen ini yang membuatkan berus gigi itu terkumpulnya banyak bakteria dan dia dah pakai 10 tahun berus gigi itu tak ada tukar-tukar dan jadi mulut bau, doktor? Okey. Alright. Terima kasih Zaim. Soalan tu memang bagus sekali. Kerana masa saya mula bekerja di Hospital Al-Usta Kedah, memang ada pesakit saya, dia punya karang gigi dia macam fondant icing. So memang ada setengah orang dia memang tak berani, dia kurang biasa gosok gigi yang dia ingatkan dia tak kurang kerap lah ya. So pemilihan berus gigi dia actually tertakluk kepada what do you call that? Kita tertakluk pada umur. Kita boleh start menggosok gigi bayi, kanak-kanak. Lepas tu kanak-kanak teenagers dan juga dewasa. Dan juga apabila mereka sudah tiada gigi ataupun yang kanak-kanak dengan teenagers yang pakai braces, mereka memerlukan berus gigi yang sebenarnya spesifik. Yang khas untuk itu. Yang khas, betul. And lagi satu, bila sudah kehilangan gigi, kita akan sebenarnya dapat gigi palsu ataupun dentures dan juga kadang-kadang kita ada crown. Ataupun implant. Jadi pemilihan berus gigi kena yang khusus. Jadi sama-sama kita cuba selidik dan kaji diri kita sendiri. Dan paling dekat sekali penggunaan berus gigi kita. Berapa lama dah pakai. Ada orang sampai dah kembang dah bulu berus gigi tu. Tak tukar-tukar. Katanya sayang nak tukar, antik. Ada jangan. Banyak bakteria terkumpul, terpunca, mulut anda boleh berbau. Okey, Dr. Intan. Kita juga ada soalan yang diberikan oleh rakan Facebook kita, iaitu rakan Facebook Hello Doktor. Jom kita baca sama-sama. Okey, daripada Syahriziatul Sidik. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apakah kerap mengambil ulam-ulaman punca mulut berbau? Soalan kedua juga, apakah punca karies gigi menjadi penyebab mulut berbau? Terima kasih. Okey, dua soalan ini doktor tolong simpan sekejap jawapannya. Anda tak boleh ke mana-mana. Jumpa anda sekejap lagi dalam rancangan Hello Doktor.
Terima kasih sebab masih lagi sudi teman kami berdua petang ini untuk kita sembang-sembang santai je untuk topik mulut berbau. Wah, memang dengar dia macam sangat macam ringkas je tapi besar impaknya untuk diri kita, fizikal kita, keluarga kita, masyarakat kita dan orang di sekeliling kita. Bayangkan anda cakap bau petai boleh pensan dengan bau. Okey, tadi kita ada membaca satu soalan daripada kawan Facebook kita iaitu soalan daripada Syaziatul Siddiq. Soalan pertama katanya kalau dimakan ulam-ulaman ni boleh ke buat gigi atau mulut kita berbau, doktor? Okey, so sebenarnya terima kasih ya Syaziatul untuk soalan ini. Memang sebenarnya makanan boleh membuatkan mulut kita berbau. Jadi kalau ulam-ulaman yang agak tengit ataupun bau yang kuat, kita cuba elakkan. Lebih-lebih lagi kalau kita ada event ataupun kita nak ke apa-apa yang memerlukan confidence ya. Tapi bukan ulam-ulaman saja. Kalau kita makan spices ataupun rempah ratus macam kunyit ataupun setengah orang suka makan sambal belacan. Sedap. Jadi itulah yang mulut berbau ya. Ya. Sebenarnya bagi saya kan doktor kan boleh kita makan. Tapi lepas tu pandai bos gigi, kau mulut kan. Makanan tak salah ya puan tuan ya. Okey, soalan yang kedua, apakah punca karies gigi menjadi penyebab mulut berbau? Okey, soalan ni memang wajar dijawab pasal mulut berbau ni adalah satu penyebab yang tertinggi disebabkan oleh karies ataupun gigi berlubang ya. So gigi berlubang atau karies gigi ni bila dia dah ada infection atau jangkitan, dia memang ada bau. Dan lebih lagi kalau dah gigi berlubang, makanan yang kita makan ni terlekat di dalam lubang itu. Tersumbat dalam tu kan? Ya, bila tersumbat, kita tak gosok gigi dengan betul, dia akan jadi macam fermentation atau penapaian lah di dalam mulut. Jadi itulah ada mulut berbau. Ya, sebab kalau kita biarkan pun sakit. Sebab kita faham kalau orang yang ada gigi berlubang ni perlu jumpa doktor gigi untuk tutup lubang tu kan? Ya, betul. Rawat, betul. Untuk merawat. Supaya tidak ada makanan yang tersumbat dan makanan membasi di situ. Itu punca juga boleh berbau. Okey, soalan kepada doktor semula ya. Okey, di mana ramai orang katanya saya dah berus gigi dah. Hari-hari pagi, petang, sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Tapi kenapa masih lagi mulut kita boleh berbau busuk? Mungkin juga anda terlupa untuk memberus lidah anda. Doktor tadi cerita kat Zaim, katanya ramai juga sebenarnya yang kebanyakannya tidak mengendahkan untuk memberus lidah. Kenapa, doktor? Okey, lidah ni memang jarang orang beri perhatian. Dia minta maaf lah ya anak-anak saya advice pada anak saya pun dia memerlukan what do you call that, kena sabarlah ya. So lidah ni actually dia adalah dia adalah organ yang besar dan juga apabila ada keputihan pada lidah tu dia boleh menebal. Bila menebal, kita ada candida ataupun jangkitan candida ataupun fungal dan also makanan yang dah kita kata fermented dan juga dah lama akan mengakibatkan mulut berbau. Jadi memang kita nasihatkan untuk memberes lidah tapi ada kaedah yang baik-baik mungkinlah. Ada kaedah sebenarnya. Ada kaedah dan ada kita kata alatan yang boleh dibeli di farmasi. Saya pernah nampak lidah yang putih ni manusia anak saya sendiri yang memang masih menyusu. Jadi bila satu ketika tu bila makin membesar nampak lidah dia ada putih-putih. Itu punca mulut berbau walaupun baby kan doktor kan. Tapi itu baby kita faham kita dia menyusu tapi ada tak orang dewasa yang lidah dia memutih begitu doktor yang sejak doktor ialah merawat orang. Okey, sebenarnya memang kalau untuk bayi memang kadang-kadang mak atau ibu bapa ni dia memang nak anak-anak kenyang. Jadi sentiasa memberikan susuan is either daripada menyusu badan ataupun menyusu dengan botol. Kadang-kadang dia membiarkan botol itu sehingga anak tidur. Jadi bila anak tidur ada takungan susu di dalam mulut dan itu akan menyebabkan kita kata bila dah bertakung dia ada berbau. Namun demikian untuk dewasa dia sebenarnya bergantung pada macam mana kita menjaga gigi kita dan kesihatan mulutnya. Dan lebih-lebih lagi gigi palsu tu sebenarnya Zaim, kita tak boleh tidur dengan gigi palsu. Kena buka. Gigi palsu yang boleh keluarkan memang kita kena tanggalkan, simpan dalam air. Because sebenarnya ramai rakyat Malaysia yang saya dah
pesakit-pesakit saya, dia tak semuanya aware yang kita sebenarnya tak boleh tidur dengan gigi palsu. So bila gigi palsu tu, yalah kita makan pun guna gigi palsu. Lepas tu bila kita tidur pun, itu pun jadi tempat lah boleh mulut boleh berbau lah. Kerana ada sisa-sisa makanan. Kena maksudnya penggunaan gigi palsu boleh je. Betul. Tapi dengan cara penggunaan dan penjagaan yang betul. Saya nampak opah saya pun sama juga. Nak tidur dia buka letak dalam air. Bagus lah kan? Bagus. Pandai opah saya. Okey, kita ada satu soalan daripada rakan selebriti yang nak bertanyakan soalan kepada doktor. Jom kita dengarkan sama-sama. Hai doktor, betul ke kalau kita guna cecair mulut secara berlebihan bagus untuk kesihatan mulut kita? Dan betul ke kalau kita makan yogurt boleh mengurangkan masalah bau mulut? Okey, soalannya tentang penggunaan cecair pembersih mulut. Ialah sebagai selebriti, banyak jumpa peminat, jumpa macam-macam lah kan. Ramai orang lah kan. Jadi kita nak boleh cakap orang tu mulut kita busuk dan sebagainya. Kan dengan menggunakan cecair pencuci mulut tu, adakah ia benar-benar membantu boleh menghilangkan bau mulut kita, doktor? Okey. Cecair pencuci mulut ni sebenarnya adalah add-on kepada pembersihan gigi yang kita kata yang elok lah ya. Jadi add-on ni kiranya kalau kita ada event yang memang kita menghampiri crowd ke macam tu, kita boleh guna. Tapi usually kita akan mengadvise menasihatkan guna pencuci mulut ni. Kiranya selepas berus gigi, you boleh menggunakan pencuci mulut. And juga sebelum tidur ya. Tapi pencuci mulut ni kita tak boleh guna kerap. Kadang-kala ada yang setengah ni dia begitu obses nak dia rasakan mulut dia berbau sentiasa. So dia guna lebih daripada 2-3 kali sehari. So kita nak kurangkanlah. Kalau boleh kita ikut apa yang dinasihatkan oleh pengeluar pencuci mulut tu. Maksimum 2 kali sehari macam tu je. 2 kali tu boleh tapi jangan lebih. Terlalu lebih. Apa kesannya? Kesan dia adalah kita mahu kita punya kita kata mikroorganisma ataupun kita punya organisma dalam mulut kita yang sedia ada yang natural untuk hidup juga. Because dia saling bantu-membantu. Dia bukannya semua mikroorganism dalam mulut kita bukan semuanya jahat. Gitu. Ada yang kena jaga, ada yang kena buangkan juga. Okey, moga menjawab soalan kepada Aman tadi kan. Ada lagi satu Zaim, kalau kita dapat ubat pencuci mulut yang diprescribe oleh doktor, setengah tu adalah untuk jangkitan kulat, fungal ataupun yang lain. Itu ada tempoh had penggunaan dia. Tak boleh guna lebih daripada seminggu ataupun 2 minggu. Itu yang doktor berikanlah. Ikutlah nasihat doktor lah sebenarnya kan. Okey, itu cara pertama. Soalan kedua tadi pun menarik juga. Ada juga di kalangan mereka yang menggunakan yogurt. Makan yogurt ke apa yogurt tu untuk menghilangkan mulut berbau. Adakah itu boleh atau tidak, doktor? Okey. Baik. Ataupun mitos? Ini sebenarnya dalam pergigian, kesihatan pergigian ni, kita jarang sekali dengar berkenaan yogurt ya. Kerana yogurt ni sebenarnya adalah dia kata dia boleh menjadi kita kata tempat pembiakan organisma dan juga kita kata ini kena tak yogurt. Kalau pemakanan Greek yogurt dia lebih sihat. Kalau yogurt yang macam ada buah-buah ke apa, itu banyak gula, glukos tinggi. Jadi bila glukos tinggi, kemungkinan dapat cavity ataupun karies gigi dan juga boleh menjadi bekalan makanan kepada organisma di dalam mulut dan menyebabkan mulut berbau juga. Okey doktor, terima kasih banyak-banyak. Okey doktor, soalan ini memang Zaim dah simpan lama. Lama taklah ya. Sebab ramai orang macam biasalah, dia kata macam saya dah berus gigi betul-betul doktor. Saya dah berus gusi saya, lidah saya, tetapi masih berbau. Doktor ada katakan tadi, puncanya mungkin datang dari perut kita juga. Mungkin makanan yang kita makan, doktor, yang membusuk dalam kita punya perut. Adakah itu boleh berlaku menyebabkan nafas kita berbau kerana makanan terkandung dalam perut kita tu, doktor? Okey. Saya akan menjawab soalan ini sebegini ya. Okey, doktor. Pertamanya, kita punya penjagaan mulut, kadang-kadang kita buat pembersihan gigi tu tidak betul ya. First and foremost, ini tangan saya ni adalah gigi. Yang lengan saya ni adalah kita punya gusi ya. Jadi bila akar kita ada dia punya lapik pelindung and dia ada poket. Jadi bila kita berus gigi, kita kena make sure tak ada makanan tersumbat di dalam poket ya.
So kadang-kadang kita kata kita dah berus gigi dengan terbaik, tetapi karang gigi akan terbentuk bila kita tak berus dengan baik. Bila karang gigi terbentuk itu yang akan menjadi plak gigi dan dia akan jadi karang gigi bila mengeras dan dia akan menyebabkan mulut berbau. Yang berkenaan dengan makanan yang kita makan, sebenarnya makanan kita makan tak ada masalah. Boleh je. Tetapi kalau ada masalah hati ataupun masalah kita kata saluran pemakanan yang lain, mungkin ada bau mulut busuk yang kita kata spesifik. Jadi biasanya pakar atau kita kata personal kesihatan, dia akan lebih arif lah. Kalau dia dah biasa bau ni, dia akan lebih tahu sama ada dia adalah karang gigi ataupun daripada mulut ataupun daripada di saluran pernafasan ataupun masalah hati. Sebenarnya kita kena faham badan kita sendiri kan, doktor? InsyaAllah, Bila kita tahu kita ada mulut berbau dan kita cuba sedaya upaya, cuba dapatkan nasihat doktor. Mungkin ada masalah lain-lain yang kita tak mengetahuinya. Okey, bila berlakunya mulut berbau ini ataupun nafas berbau ini sebenarnya, adakah dia boleh menjadi simptom kepada masalah yang lain-lain juga, doktor? Okey. Alright, okay. Thank you Zaim. Macam tadi saya cakap yang masalah saluran pernafasan ataupun hati. Tapi satu lagi, rasa ada juga soalan yang berkenaan kata nanah, masa sesama ke. Kadang-kala masalah kita punya mulut, dia bergabung dengan hidung, dengan tekak. Jadi kalau ada masalah dengan hidung, kita bila setengah ni ada allergic rhinitis. That means dia akan ada resdung di pagi hari. And bila ada resdung tu, dia akan bernafas menggunakan mulut. Bila kita bernafas menggunakan mulut, dia ada sedikit kering dan juga ada bau. Kadang-kadang tu orang yang mengalami atau pesakit yang mengalami sesama, kadang-kadang juga akan rasa mulut dia berbau. Kerana dia pernafasan. Tapi juga kita boleh tengok sama ada kalau ada ketumbuhan. Kalau ada ketumbuhan di bahagian mulut, dalam mulut, kiranya di gusi, di lidah ataupun di bawah lidah. Macam ada tiny bump atau lelangit. Gitu Ya, betul. Bump yang cancerous lah. Kalau bila kanser yang telah infected, dia boleh berbau juga. Saya tertarik juga doktor sebut tentang air liur yang mengering tu. Adakah dia boleh jadi lebih berbau atau tidak? Kita akan dengar sekejap lagi. Puan-puan tuan-tuan, stay kat rumah elok-elok. Jumpa anda sekejap lagi, okey? Kalau kering tu... Okey, still bersama kami dalam rancangan Hello Doktor TV3. Baiklah, kita nak rehatkan seketika Dr. Intan tadi. Kita nak selitkan lagi satu permasalahan gigi yang juga mungkin boleh berlakunya penyebab mulut berbau. Okey. Kita bersama dengan Rachel Gan, iaitu selaku pakar produk Helian. Terima kasih sudah bersama kami pada hari ini. Terima kasih, Apa Zaim. khabar? Khabar baik. Apa khabar? Sihat, ceria nampaknya. Gigi pun cantik. Terima kasih. Okey, kita menyentuh sedikit tentang beberapa penyakit yang melibatkan mulut kita. Mohon anda semua dengar baik-baik iaitu tentang gigi sensitif. Mungkin juga Rachel berterangkan kepada penonton pada petang ini apakah yang dimaksudkan tentang isu gigi sensitif ini. Boleh, Zaim. Gigi sensitif adalah ketidakselesaan yang disebabkan oleh makanan dan minuman panas, sejuk, manis atau masam atau semasa anda bernafas dalam udara sejuk. Jika terdapat rasa sensasi yang singkat dan tajam dan terasa jauh ke dalam gigi apabila menggigit aiskrim, makan cendol yang sejuk-sejuk, contohnya itu adalah tanda gigi sensitif. Tindak balas terhadap rangsangan sebegini akan berlaku ketika anda memberus gigi juga. Patutlah kadang-kadang saya rasa macam aduh, ngilu-ngilunya. Mungkin juga saya ada masalah itu kan. Masa makan aiskrim. Kan. Tapi kan mungkin bagi mereka yang belum lagi memahami apakah lagi antara perkara yang boleh kita perhatikan, adakah kita ini mengalami gigi sensitif? Ya, Zaim. Ketidakselesaan yang saya sebutkan tadi mungkin sensasi mencucuk yang ringan dan dia akan datang dan hilang. Dan dalam beberapa keadaan mungkin lebih teruk daripada yang lain. Ia juga bergantung kepada punca sensitiviti. Ia mungkin tidak dirasa pada setiap gigi.
Ya, ia agak selektif pada gigi. Bukan semua orang boleh rasanya lah kan. Bukan semua gigi. Bercakap tentang masalah gigi sensitif ini kan. Jangan kita fikirkan hanya orang tua-tua saja kan. Bukan. Siapakah agaknya golongan-golongan yang boleh mendapat gigi sensitif tu? Si gigi sensitif ni boleh berlaku pada siapa saja. Siapa saja. Ya, mereka yang suka makan makanan yang berasidik. Contohnya suka makan teo ais limau, suka makan tom yum. Ya, ini adalah makanan yang berasidik. Ataupun mereka yang suka menggunakan berus gigi yang kasar, yang keras. Dan mereka yang memberus gigi secara salah, mereka memberus secara terlalu kuat, yang akan mencederakan gusi dan sebab tu akan menyebabkan gigi sensitif. Ya, banyaklah agaknya dia punya faktor-faktor utama tu kan. Tetapi kan Rachel, mungkin juga bagi mereka yang gemar makan makanan yang Rachel sebutkan tadi kan. Apa agaknya dia punya rasa tak selesa di awal itu, bagaimana kita boleh mengesannya Rachel? Lapisan gigi ini boleh menjadi sensitif sebab dia terdedah. Dan ini ialah disebabkan oleh tisu gusi yang menyusut yang berfungsi sebagai lapisan pelindung yang akan meliputi akar gigi. Akar yang tidak dilindungi dengan enamel ini akan menjadikan berbagai masalah sebab dalam enamel tersebut terdapat beribu-ribu tubul kecil yang menuju kepada pusat gigi. Dan apabila ini berlaku, berus gigi terlalu kuat ataupun menggunakan berus gigi yang berbulu keras, perkara ini boleh menyebabkan kerosakan enamel dan menyebabkan dentin terdedah. Ia juga boleh menyebabkan tisu gusi terkeluar dan mungkin juga akan tercabut dari gigi. Dengar pun kita rasa macam seram ya. Sebab tu kita kena berikan perhatian. Okey, daripada soalan ini kan Zaim nak tanya lagi lah Rachel kan. Ramai orang nak tahu lagi ni kan. Apa agaknya punca-punca lain yang boleh menyebabkan kita rasa macam tak selesa iaitu gigi sensitif? Gigi sensitif. Okey. Contohnya semasa tidur. Ada juga ramai yang semasa tidur mereka akan mengesah gigi atau pengentapan gigi dan ini akan menghauskan enamel dan menyebabkan dentin terdedah. Sudah tentu ia juga boleh berlaku pada gigi yang sumbing atau pecah kerana rongga yang terdedah ini boleh dijangkiti dengan bakteria dari plak dan juga memasuki pulpa dan menyebabkan keradangan. Okey, bila kami semua dah dengar jawapan Rachel ni kan. Mungkin ada yang sedang saya ni ada gigi sensitif rupa-rupanya. Jadi bagaimana mereka di rumah sana boleh lakukan sendiri dekat rumah untuk mengatasi rasa tak selesa pada gigi mereka sekarang, Rachel? Okey. Untuk perkara ini, pernah tak Zaim dengar brand Sensodyne? Pernah lah. So hari ini saya ingin mengesyorkan produk ubat gigi Sensodyne dan ubat gigi Sensodyne Repair and Protect ialah satu penyesalaan yang terbaik untuk menghilangkan ketidakselesaan tersebut, rasa sensitif. Ia mengandungi bahan utama yang dipanggil Novamin dan Novamin ini boleh membantu mencegah ketidakselesaan gigi sensitif. Novamin ini dia akan membentuk lapisan pelindung di bahagian atas gigi yang terdedah dan melindunginya. So bila ada gigi sensitif, ada Novamin akan melindungi gigi anda. Jadi dah ada dah. Sambung lagi Rachel. Ia akan memberikan kelegaan yang berpanjangan yang berkesan akibat sensitiviti dan menawarkan perlindungan ke kaviti setiap hari juga. Dah ada. Nak sambung lagi? Silakan. Panjang lagi Novamin ni. Okey, silakan. Bila Novamin bersentuh dengan ileum, ia akan memulakan latar pertukaran ionik yang akan menghasilkan tahap pH yang boleh menyebabkan Novamin ni mengikat dengan serat kolagen dalam dentin yang terdedah. So apabila terikat dengan dentin, zarah Novamin ini akan menjadi takungan kalsium dan fosfat untuk membentuk lapisan hydroxy apatite layer yang kuat. Yang ini akan menjadikan tubuh dentin anda lebih kuat dan tidak akan sensitif. Memang betul-betul panjang jawapan. Semoga semua penonton ni rasa puas mendengarnya kan. Dan ada solusi pun, cuba-cubalah Okey, itu tentang masalah gigi sensitif. Lagi satu yang kami nak
nak bincang-bincangkan ni. Satu lagi masalah yang mereka rasa macam alamak rendah dirilah cakap tentang perkara ini. Mereka rasa malu, iaitu tentang penggunaan gigi palsu. Mungkin juga kenapa agaknya pandangan Rachel ramai orang rasa macam tak nak cakap tentang gigi palsu. Kenapa? Jangan malu. Topik ni dia memang jarang diperkatakan dan ramai yang mengakui bahawa pakai gigi palsu ni akan menjejaskan kejayaan dan also aktiviti sosial. Sebab macam Zain cakap malu. Tetapi mereka tidak haruslah mengelakkan daripada situasi sosial, bahkan dengan bersenyum. Senyum juga. So, kita akan bercakap tentang gigi palsu, macam mana mereka mungkin memakai veneer ataupun melalui perawatan yang gigi yang lain, tetapi mereka tidak mahu mencakap sebab gigi palsu. Mereka rasa rendah diri. Rasa macam malu sangat kan. Jangan risau. Bagi saya kalau Rachel kan, gigi semua ada kan, palsu ke tidak, tetap gigi anda juga. Senyumlah kalau boleh, senyumlah. Okey, bercakap tentang pemakai gigi palsu ini kan Rachel, sebenarnya dari segi kebimbangan orang dah pakai boleh, dari segi penjagaan itu yang mereka rasa macam kurang pasti lagi. Rachel, bantu mereka Rachel? Boleh Zaim. Untuk memastikan agar gigi palsu anda sentiasa bersih adalah sangat penting. Satu kajian telah dijalankan dan kita mendapati bahawa hampir separuh daripada mereka yang menggunakan alat oral di Malaysia menggunakan berus gigi dan ubat gigi untuk membersihkan peralatan mulut mereka. Kaedah ini tidak digalakkan kerana kebanyakan ubat gigi adalah kasar. Dan bulu ubat berus gigi juga kasar. Betul. Dan ini akan mencalahkan pada permukaan perkakas mulut. Dan ini akan menyebabkan plak terkumpul dan mengakibatkan mulut berbau. Banyak dah tu yang dinyatakan Rachel kan, ubat gigi yang salah, berus gigi yang kasar boleh merosakkan lagi gigi palsu yang anda ada sekarang ni. Baiklah, jadi bagi mereka yang sedang menonton ni, ada berita baik juga untuk anda kan. Mungkin Rachel berterangkan kepada penonton lebih lanjut tentang pembersih gigi palsu Polident dan Polident Pro Retainer and Guard. Apakah kelebihannya? Okey, terdapat dua produk ini. Biar saya share tentang pembersih gigi palsu Polident dahulu. Hanya dalam masa 3 minit saja. Polident gigi palsu ini bukan saja boleh membantu membunuh bakteria penyebab bau, tetapi juga apabila digunakan secara diarahkan, ia boleh menghilangkan kekotoran dan plak yang degil. Oleh itu, ia akan mengekalkan warna gigi palsu. Manakala produk kedua, Polident Pro Retainer dan Guard, pula ia telah diuji dan terbukti serasi dengan 20 peralatan mulut yang berbeza, termasuk penjajar dan penahan gigi yang jelas, wayar logam ortodontik, poliuterena dan polipropilena. Dihasilkan dengan teknologi crystal clear. Pembersih ini boleh anda gunakan setiap hari dan dia lembut pada pelbagai jenis perkakas mulut. Ia akan membersihkan tanpa mencala dan memastikan tiada tempat untuk bakteria atau mikroorganisma lain untuk berkembang. Formulasinya sangat lembut dan akan memberikan pembersihan mendalam pada peralatan mulut yang berkesan, dan ini adalah melebihi kemampuan ubat gigi. Menariklah kan Rachel. 3 minit je 3 minit selesai saja masalah tu kan. Okey, soalan saya terakhir buat Rachel di petang ini kan. Okey, bagi mereka yang sedang menggunakan gigi palsu, kebanyakan mereka rasa macam ini adalah pengakhiran buat saya, rasa segan dan juga rasa silu dan malu. Cuba Rachel nasihatkan mereka tentang perkara ini. Jangan Zaim, belum akhir lagi. Ini bukanlah pengakhiran jika anda dikehendaki menggunakannya. Anda boleh membuat juga penampilan yang sempurna. Dan salah satu caranya untuk melakukannya ialah sentiasa membersihkan dan menjaga dengan betul peralatan gigi anda.
Ya, terima kasih. Rasa macam lega dan puas hati kan dapat jawapan yang begitu sempurna macam ini. Terima kasih Rachel Gan selaku pakar produk Helion kerana bersama kami berkongsi dua perkara iaitu tentang isu gigi sensitif dan juga penggunaan gigi palsu. Baiklah, sebelum kami berehat seketika, jom saksikan satu video ini tentang penjagaan gigi yang dikhususkan untuk kanak-kanak. Apa ceritanya? Jom saksikan. Okey, Yaya selalu gosok gigi berapa kali? Berapa kali? 3 kali. 3 kali sehari. 3 kali. Bila je Ais gosok gigi? Pagi, tengah hari, malam. Pagi, sebelum makan, dengan sebelum tidur. Kenapa Hedi kena gosok gigi? Sebab gigi cantik. Nanti gigi supaya bagi cantik. Sebab nanti gigi jadi sihat. Sebab nanti kita punya gigi cantik. Bagi pandangan saya, penjagaan gigi untuk kanak-kanak perlu digalakkan kerana diorang masih lagi fasa gigi susu kan yang perlu dijaga dengan rapi. Sometimes parents ada cakap yang gigi susu ni tak apa, tak kekal kan. Bagi kita, gigi susu yang perlu dijaga dengan lebih rapi dari segi kebersihan untuk gigi susu lah. So hari ini kita akan bawakan Dr. Ain dari Klinik Pergigian Aina untuk bagi penerapan dengan lebih terperinci lah kepada anak-anak Cool Kids Academy. Bagaimana cara untuk menggosok gigi dengan cara yang betul. Apa yang di Cool Kids Academy buat untuk menjaga kebersihan mulut dan juga gigi. Kita akan selepas makan kita akan bersihkan mulut. Kita terapkan dekat kids untuk buat gosok gigi selepas makan, selalu berkumur. So sebab sometimes dekat sini kids ada yang habit yang suka bawa candy, coklat everyday kan. Sebab ialah nak bagi dia orang okey untuk pergi school kan. So cabarannya teacher yang nak kena ambil candy, coklat nak sorokkan daripada kids lah. So dekat sini kita memang tak bagi junk food lah, tapi still lagi in way lah untuk kita nak terapkan penjagaan gigi dekat dia orang. So boleh dielakkan, tak terlalu cabaran tapi okey. Sebagai ibu bapa kita kena tahu juga macam mana kita nak jaga kebersihan gigi anak kita. Contohnya kita sebagai parents yang kena terapkan, nak kena elak daripada ajar anak kenal coklat, kenal candy, junk food dan sebagainya, benda-benda yang boleh merosakkan gigi anak-anak kan. Dan daripada rumah juga sebenarnya kita kena ajar anak cara gosok gigi, perkenalkan berus gigi, ajar dia orang daripada tak ada ubat gigi, letak ubat gigi sikit-sikit. So everyday buatkan rutin dia orang untuk menjaga kebersihan mulut, terapkan kat dia orang, selalu explain, selalu cerita, tunjuk gambar, tunjuk contoh kan, kalau makan candy apa jadi. Itulah so peranan kita sebagai ibu bapa, kita yang nak kena create the main peranan lah untuk nak ajar anak dalam penjagaan gigi. Okey, masih lagi bersama kami secara live di program Hello Doktor. Okey, masih lagi bersama dengan Dr. Intan pada petang ini. Kita dah bersembang-sembang sakan juga tentang pelbagai masalah mulut, berbau dan sebagainya yang difokuskan untuk orang dewasa. Sekarang ini kita ambil kesempatan ini untuk kita membicarakan juga masalah mulut berbau di kalangan bayi atau kanak-kanak. Sebab kawan-kawan saya, doktor, ramai dah ada anak-anak kecil sebagainya. Dan mereka dah mula rasa macam, alamak, kenapa mulut anak saya berbau? Apa puncanya? Dan mungkin doktor boleh terangkan juga bagaimana cara untuk kita mencegah ataupun kenapa kanak-kanak pun boleh menghadapi ataupun mengalami masalah mulut berbau. Okey, thank you ya Zaim. Okey, untuk kanak-kanak, kita kena sebenarnya mula menjaga kesihatan mulut ni sejak daripada bayi. So bayi ni maksud dia, kita jangan tunggu giginya timbul. Jadi semasa dia bayi lagi, sebulan 2, kita boleh letak anak atau bayi kita di atas peha
dan boleh dapatkan peralatan untuk gigi ni. Pembersihan gigi, kita boleh dapatkan satu peralatan ataupun kita gunakan napkin ataupun tuala basah untuk gosok gusi. Bila kita gosok gusi, dia akan actually membiasakan bayi itu untuk memberes gigi bila gigi tumbuh. Dan juga untuk kanak-kanak, biasalah. Untuk anak-anak saya juga Zaim, macam Zaim juga, mak dengan ayah yang kena monitor pembersihan gigi. Dan juga bukanlah kita kata anak-anak doktor gigi tak takut dengan doktor gigi. Tapi kiranya kita kena sama-sama menasihatkan dan juga advocate menjaga kebersihan gigi. Tapi Zaim, kalau saya bawa anak ke doktor gigi, baru dia dengar. Kalau dengan saya pun, yelah, anak-anak ni dia, you are the mum, not the dentist. Biasanya. Kita kena pandai-pandai lah sebenarnya kan. Membuatkan supaya anak kita ni fall in love dengan doktor gigi. Fall in love. Betul tak? Jangan menakut-nakutkan anak kita. Doktor gigi pun ada peranan tertentu kan untuk memastikan anak kita macam suka mendekati kita. Okey. Baiklah, soalan Facebook. Banyak soalan hari ni dah doktor. Tapi Zaim, betul. Ibu bapa, tok nenek, dia sebenarnya suka menakutkan kanak-kanak dengan doktor gigi. Kalau buat jahat atau nakal, dia kata nanti doktor gigi cabut gigi ataupun injek. Takutlah budak tu kan. Ya, betul. Daripada kita best friend kan. Banyak cara sebenarnya. Okey, soalan Facebook kita bacakan sama-sama daripada Abdul Halim Osman. Okey, soalannya, Assalamualaikum doktor. Adakah tonsil juga penyebab mulut berbau? Dan saya juga ada notis bila kita bercakap dengan seseorang mulut yang berbau, selepas itu automatik kita juga hidapi mulut berbau. Berjangkit. Boleh berlaku. Okey, cuba jawab soalan pertama dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas soalan ini ya. Okey, tonsil kita tidak akan menyebabkan mulut berbau unless kalau dia ada jangkitan. Jangkitan tu maksud dia ada bengkak, merah dan dia ada keradangan lah ya. Dan biasanya tonsil ni dia kalau dia sakit dia akan radang dan dia akan surut. Tapi kalau kerap sangat berlaku dan perlukan rawatan pembedahan, tu kadang-kadang kalau kita terlampau kepam, kita perlu dia ada mulut berbau lah ya. Dan soalan yang kata apa tadi? Kata berjangkit. Kawan dia ada mulut berbau. Alright. Bila kawan cakap kita, tiba-tiba mulut dia berbau pula tiba-tiba. Boleh berlaku macam tu? Itu kadang-kala itu kita kata psychologically. Jadi kalau psikologi, kita kata macam mulut kau dah berbau. Samalah. Aku pun mulut berbau. Tapi kadang-kadang dia pasal makan makanan yang sama. Ataupun dia guna beras gigi yang brand sama. Ataupun ubat gigi yang baru ke macam mana. Atau yang tak ada fluoride. Kadang-kadang dia kata, ini bau natural. Mungkin, itu kot ada bau. Macam itulah ya. Tapi dia tak, scientifically tidak. Mulut tidak akan berbau atau berjangkit. Tak berjangkit macam tu kan. Kalau dah makan benda sama tu, fahamlah. Kalau you makan petai, makan petai bau lah sama kan. Okey. Daripada Noraini, soalan Facebook juga kita bacakan sama-sama. Kadang mulut berbau seperti nanah dan darah, terutama apabila sedang batuk dan selsema. Adakah ini disebabkan oleh penyakit dan sebagainya? Okey, terima kasih ya Cik Nuriani. Soalan ni memang soalan yang kerap kita dapat. Tapi sebenarnya saya nak kita kata penonton faham bahawasanya mulut berbau akibat daripada gigi, biasanya daripada penyakit gusi ataupun keradangan gusi ya. Jadi kalau ada keradangan gusi, maksudnya gusi membengkak, merah dan ada karang gigi yang tebal, itu mulut kita akan berbau. Tapi sini Cik Nurani bertanya berkenaan selesema hidung tersumbat. Jadi bila hidung kita tersumbat, kita akan jadi bernafas melalui mulut. Jadi bila kita bernafas melalui mulut, kadang-kala mulut kita akan lebih kering dan juga ada tendensi untuk mulut berbau. Moga menjawab semua soalan itu kepada yang bertanyakan di Facebook ya. Okey, kita dah sentuh mengenai golongan dewasa, orang-orang warga emas juga kan, kanak-kanak. Satu golongan lagi ni yang tak kita sembang-sembangkan lagi, kan rasa hati pula kan. Golongan wanita hamil. Apa agaknya ada tak masalah bagi mereka yang hamil berlaku juga masalah gigi berbau dan sebagainya? Ada cara tak doktor supaya mereka boleh terus dapat gigi yang sihat dan juga tak berbau? Okey, soalan ni memang
ramai juga pesakit-pesakit yang bertanya. Ya. Lebih-lebih lagi yang mengandung, ya. Namun demikian, penjagaan mulut sebenarnya adalah sama saja macam biasa. Tetapi ibu mengandung ni dia kadang-kala tu dia terlebih sensitif. Ya. Sekiranya yang mengalami dia muntah ataupun dia masa mengandung dia kerap muntah. Ya. Jadi dia kurang berus gigi ataupun bila dia berus gigi akan muntah. Jadi yang tu adalah macam mana kita kata, ya. Kira mungkin dia akan tidak berus gigi kerap lah. Tapi kalau tak, sebenarnya masa mengandung ni kita punya hormon-hormon dan enzim kita banyak imbalance. Jadi penjagaan kesihatan dan juga kita kena tekankan untuk penjagaan atau kesihatan mulut jugalah. Because kita tak nak ramai juga ibu-ibu ataupun kita punya tok nenek mengatakan bahawa bila mengandung ni gigi jadi lemah. Tapi sebenarnya tidak. Mitos. Sebenarnya iya, betul. So dia penjagaan yang kita kena jaga diri kita dan juga untuk anak. Ya. Berbeza-beza lah. Individu itu tak sama penjagaan dengan kita. Kita kena kenali cara kita nak membersihkan mulut kita dan sebagainya. Okey, di hujung-hujung siaran ini, doktor boleh ceritakan lagi sedikit bersama mereka apakah rawatan yang disarankan untuk mereka ataupun individu yang mengalami masalah mulut berbau. Okey, kalau kita nak sarankan, ya, kita mulakan daripada kecil. Ya. Kiranya kanak-kanak, macam Zaim kata, anak-anak umur bawah 6 tahun pun, kita biasakan diri anak-anak kita untuk pergi jumpa doktor gigi. Ya. Kiranya bukan untuk sakit, tapi untuk jumpa untuk kebiasaan. Ya, betul. So, kiranya jangan bawa anak-anak masa tengah sakit. Jadi biasanya trauma. Bila kita bawa anak untuk cabut gigi, tampal gigi, kadang-kala tu bunyi itu lagi dia mendakutkan lagi kanak-kanak. So kiranya memang penjagaan mulut daripada awal dan jangan kita mentraumakan anak-anak. Dia siapa-siapa yang cikgu jangan takutkan anak murid, especially kalau ada pemeriksaan gigi di sekolah. Because masa saya sekolah rendah pun ramai yang lari atau tak datang sekolah. Ya. Dan kita actually-nya kita kena panjangkan penjagaan kesihatan mulut sehingga kita meninggal. Ya, insya-Allah. Okey, itu untuk kanak-kanak kan. Sedikit hujung satu lagi soalan untuk doktor. Bukan soalan macam tips lah doktor boleh berikan kepada penonton yang dah dewasa macam kami ni kan. Tips dan juga nasihat kepada seluruh penonton dan doktor untuk mereka mengekalkan mulut yang sihat. Okey, so sebenarnya ialah dah 2 tahun pandemik, ya, Zaim. Ya. So ramai dah tak jumpa doktor gigi dan ramai juga yang tak pasti nak jumpa doktor gigi ke tak ataupun susah nak dapat appointment jumpa doktor gigi, ya. So sebenarnya rawatan yang kerap perlu dilakukan paling kurang pun 6 bulan sekali. Tapi you know yourself. So kalau kiranya ada masalah, gigi geraham baru nak tumbuh ataupun you punya gigi tak sekata, so dapatkan rawatan di klinik pergigian yang berdaftar. Dan juga saya nak nasihatkan ramai atau banyak pengeluar di Shopee, Lazada dan online media. Tapi sila belikan atau beli produk-produk yang berdaftar dan memang terbuktilah. Kena pandai-pandai mencari produk yang sesuai. Lagi bagus kalau anda mengalami masalah mulut berbau ke, sakit gigi ke, apa sebagainya, ikut nasihat doktor. Macam doktor katakan tadi, sebenarnya lagi bagus jangan jumpa bila dah sakit, kita rasa takut. Jumpalah doktor ibarat anda melawat kawan-kawan anda. Sekurang-kurangnya doktor kan setahun 2 kali. Paling simple pada mudah setahun 2 kali. InsyaAllah bila kita buat begitu, anak-anak kita akan ikut bersama-sama. Alhamdulillah hari ini banyak yang kita belajar sama-sama. Terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Tengku Dr. Intan Baizura Tengku Jamaluddin selaku pakar perunding bedah mulut dan juga maxillofacial Hospital Al-Sultan Abdullah University Teknologi Mara sebab sudah bersama dengan kami untuk berkongsi tentang masalah mulut berbau tanda penyakit itu. Terima kasih doktor. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye bye. Stay safe.